Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tajuk bagaimana menjalani kehidupan sejahtera menurut falsafah, kebahagiaan hidup antara rohani dan dunia oleh Ibnul Maskawi dan juga Aristoteles. Nama saya Nik Rashidah binti Nik Abdullah, nombor matrik A178338. Okey, saya akan menerangkan mengenai latar belakang Ibnu Maskawi. Okey, beliau ialah Abu Ali Al-Kazin Ahmad bin Muhammad bin Yaqub. Beliau terkenal dengan gelaran Ibnu Maskawi. Beliau adalah seorang Muslim berketurunan Parsi, bekas penganut agama Majusi. Riwayat hidup beliau kurang diketahui kerana tidak ada buku-buku rujukan lengkap yang membincangkan sejarah hidup beliau. Kehidupan beliau hanya disebut secara tidak langsung dalam beberapa buah buku. Ibnu Maskawi ini adalah seorang sastrawan, di samping itu terkenal sebagai seorang ahli falsafah dan ahli etika. Ibnu Maskawi merupakan seorang tokoh penting dalam perkembangan ilmu falsafah akhlak. Daripada itu, Ibu Maskawi lebih terkenal dalam bidang falsafah berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Karya beliau sangat terkenal adalah tentang pendidikan dan akhlak. Dalam bidang pekerjaan pula, Ibnu Maskawi adalah bendaharawan, pustakawan dan seorang pendidik. Ibnu Maskawi juga adalah seorang yang tekun dalam mendapatkan ilmu-ilmu baru. Selain itu, beliau dipercayai oleh pemerintah untuk mempelajari atau mendidik anak-anak mereka. Hal ini tentu menunjukkan bahawa Ibnu Maskawi ini terkenal dengan keilmuan oleh masyarakat luas ketika itu. Assalamualaikum. Nama saya Nusafriza binti Sabri, nombor matrik A177814. Latar belakang Aristotle. Aristotle merupakan seorang ahli falsafah yang terkenal pada zaman Yunani kuno. Sejak kecil lagi, beliau mendapat asuhan daripada ayahnya iaitu tentang teknik-teknik membedah. Oleh sebab itu, perhatiannya banyak tertumpu kepada ilmu-ilmu alam, terutamanya biologi. Beliau juga merupakan salah satu tokoh intelektual terpenting dalam sejarah barat. Beliau terkenal sebagai seorang guru dan mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Perhatiannya banyak tertumpu kepada ilmu-ilmu alam, terutamanya biologi, dan turut mempelajari anatomi, astronomi, embriologi, geografi, geologi, meteorologi, fizik dan zoologi. Dalam falsafah pula, Aristotle turut menulis berkaitan estetik, ekonomi, moral, kerajaan, metafizik, politik, psikologi, retorik, teologi, pendidikan, adat asing, penulisan dan sastra. Selepas revolusi intelektual Renaissance, konsep Aristotle tetap digunakan dalam pemikiran barat. Penulisannya berkaitan etika dan teori politik dan falsafah sains terus dipelajari dan karyanya tetap menjadi perbahasan yang hangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhana binti Ahmad Yunus, nombor matrik A177938. Hari ini saya akan membentangkan karya-karya oleh Ibnu Maskawi dan Aristotle. Yang pertama, Ibnu Maskawi. Ibnu Maskawi bukan sahaja dikenali sebagai seorang filosof, tetapi terkenal dengan penghasilan penulisan yang produktif, antaranya kitab Tahzibil Akhlak dan Al-Sa'adah yang menggambarkan pendapat mengenai kehidupan rohani dan perihal akhlak. Terdapat beberapa karya beliau, antaranya Al-Faus Al-Akbar, Al-Faus Al-Asgar, Tartib As-Sa'adah, Al-Mustafa dan Tahzib Al-Akhlaq. Terdapat beberapa lagi karya beliau yang telah dihasilkan. Seterusnya, Aristotle. Aristotle merupakan orang pertama yang menulis sebagai seorang profesor. Penulisan beliau disusun secara sistematik dan terperinci. Karyanya mengenai alam sains semula jadi dan memberi maklumat berkaitan dengan astronomi, meteorologi, tumbuhan dan haiwan. Terdapat 7 karya utama beliau, antaranya logik, filsafat alam, psikologi, biologi, etika, politik dan ekonomi, dan akhir sekali retorika dan biotika. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Surinti binti Harudin, nombor kad matrik A177815 akan membentangkan maksud kebahagiaan menurut Ibnu Maskawih dan Aristotle. Baiklah, menurut Ibnu Maskawih, kebahagiaan itu merupakan sebahagian daripada kebaikan yang dapat dirasakan oleh seseorang baik daripada tubuh ataupun jiwa. Tubuh merujuk kepada penggunaan akal yang akan menentukan tindak tanduk seseorang, manakala jiwa yang elok mampu melahirkan perbuatan yang baik. Oleh itu, Ibnu Maskawih telah mengkelaskan kebahagiaan itu kepada dua kategori, iaitu yang pertama, orang yang sangat terikat dengan hal yang berkaitan dengan kebendaan dan mendapat kebahagiaan dengannya. Dalam bahasa pasar, ia merujuk kepada perbuatan materialistik. Kebiasaannya, golongan yang memperoleh kebahagiaan dengan cara ini mempunyai jiwa yang kosong, atau kata lain, ia rindu kepada hal-hal yang spiritual serta berusaha memperolehnya dengan segala upaya. Kebahagiaan kategori pertama ini selalunya disertai dengan perasaan gelisah dan kepayahan. Manakala kategori yang kedua adalah orang yang sangat terikat dengan hal-hal yang spiritual ataupun rohani, dan di samping itu tidak melupakan perkara-perkara kebenaran untuk dijadikan tanda kekuasaan oleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan kategori kedua ini dikatakan lebih sempurna dan lebih kekal nikmatnya. Menurut Aristotle pula, kebahagiaan bererti suatu keadaan sejahtera yang bercirikan kekal dan hadir bersama-sama dengan emosi yang gembira. Keadaan ini biasanya dimulai dengan hanya sekadar suka-suka dan kemudiannya bertukar menjadi satu kegembiraan dalam menjalani kehidupan serta keinginan untuk meneruskan keadaan tersebut. Sebab itulah Aristotle menyatakan kebahagiaan pada dasarnya adalah berkaitan dengan keadaan psikiatri manusia. Aristotle juga mengakui bahawa tujuan akhir manusia adalah mencapai kebahagiaan, dan Aristotle berpandangan bahawa jika seseorang itu sudah mencapai kebahagiaan, maka tidak perlu untuk ditambah dengan yang lain. A177813. Okey, kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan konsep kebahagiaan menurut Ibnu Maskawih dan Aristotle. Okey. Kebahagiaan dalam pemikiran Ibnu Maskawih bermula dengan perspektifnya terhadap manusia. Menurut beliau, manusia memiliki keutamaan rohani dengan mana ia dapat menandingi roh-roh yang baik yang sering disebut sebagai malaikat. Dan manusia ini juga memiliki keutamaan fizikal. Manusia ini terdiri daripada dua kebaikan, iaitu bila mana ianya berada di alam bawah dan alam tinggi. Berkaitan dengan alam bawah adalah ianya bukan merupakan tempat yang rendah menurut panca indera, tetapi segala yang dapat dicapai oleh panca indera adalah alam yang lebih rendah, walaupun ia berada di tempat yang tinggi. Manakala, menurut Ibnu Maskawih pula, apa yang dimaksudkan dengan alam yang lebih tinggi bukanlah tempat yang tinggi menurut panca indera, tetapi apa sahaja objek pemikiran adalah alam yang lebih tinggi walaupun ia terletak di tempat yang rendah. Ketika seseorang bersama roh yang baik, bila mana mereka telah terlepas daripada tubuh, tidak ada keperluan untuk kebahagiaan fizikal, tetapi apa yang diperlukan adalah kebahagiaan jiwa, iaitu objek akal yang kekal dalam bentuk kebijaksanaan. Dengan cara ini, selagi manusia masih lagi manusia, kebahagiaan tidak akan lengkap sehingga memperoleh kedua-dua perkara ini pada masa yang sama. Sedangkan kedua-dua perkara ini tidak dapat dicapai kecuali dengan cara yang membawa kepada kebijaksanaan kekal. Kedua-dua perkara yang perlu dicapai oleh seseorang manusia untuk memperoleh kebahagiaan adalah, perkara pertama, ianya merupakan tingkat jasmani, bila mana dia berada pada tahap yang sama dengan keadaan badan mereka, iaitu jasmani yang rendah dan gembira dengannya, tetapi pada masa yang sama, dia mencari hal-hal yang mulia, berusaha untuk perkara-perkara yang mulia,
menyukai perkara tersebut dan mereka berasa puas dengan apa yang mereka perolehi dan berada di tahap hal-hal rohani, terikat pada perkara-perkara tinggi dan bahagia di dalamnya. Kalau perkara kedua pula merupakan tingkat kebijaksanaan. Pada tingkat kedua, manusia mengarahkan kehendak dan usaha untuk membuat yang terbaik dari jiwa tanpa dipengaruhi oleh nafsu atau harta benda kecuali jika dia terpaksa. Apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Maskawih di sini adalah apa sahaja yang dilakukan tanpa mengharapkan keuntungan, ganjaran atau penambahan adalah suatu tindakan untuk intipati tindakan itu sendiri yang berasaskan oleh Maha Suci Sang Pencipta. Manakala konsep kebahagiaan menurut Aristotle pula terbahagi kepada dua, iaitu kebahagiaan sebagai tujuan dan kebahagiaan menurut isinya. Kebahagiaan sebagai tujuan, beliau berpendapat bahawa dalam segala perbuatan manusia, mengejar sesuatu tindakan dan mencari sesuatu yang baik baginya, sesuatu yang menjadi tujuan tertinggi dalam hidup seseorang manusia itu, dan tujuan yang tertinggi menurut Aristoteles adalah kebahagiaan. Manakala menurut kebahagiaan menurut isinya pula membawa maksud, Aristoteles menyatakan bahawa kebahagiaan harus disamakan dengan kegiatan, bukan dengan keupayaan semata-mata, kerana ia lebih mengutamakan keupayaan. Setiap makhluk memperolehi kesempurnaan bukan kerana keupayaan seperti itu, tetapi kerana keupayaan itu telah mencapai tahap yang sebenar. Bagi Aristotle, kebahagiaan adalah matlamat yang ingin dicapai oleh semua manusia. Kebahagiaan adalah apa yang dicari oleh semua orang. Namun, untuk mencapai kebahagiaan itu, setiap manusia tidak akan menempuh jalan yang sama. Kebahagiaan ditunjukkan dalam dan melalui jalan yang dipilih oleh seseorang manusia itu. Mengikut jalan masing-masing lah. Keupayaan setiap orang untuk mewujudkan kebahagiaan juga tak sama. Ianya bergantung kepada betapa sedarnya seseorang itu yang menepati tujuannya untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Dalam hal ini, Aristotle meletakkan keutamaan pada kedudukan yang istimewa. Menurutnya, manusia akan bahagia. Dia mesti menjalani kegiatannya mengikut keutamaan. Keutamaan membawa manusia kepada tujuan sebenar dalam hidupnya, iaitu kebahagiaan. Keutamaan apakah yang perlu dijalani oleh manusia? Hidup dalam keutamaan yang dimaksudkan oleh Aristotle adalah kehidupan yang benar-benar teratur. Aristotle untuk mencapai kebahagiaan sebagai tujuan akhir adalah selaras dengan pandangan Socrates. Menurutnya, pengetahuan sahaja tak mencukupi untuk menjamin atau menjadi penanda aras untuk memahami tujuan hidup manusia. Suka atau tak, manusia perlu mengambil tindakan. Tindakan yang dilakukan bukanlah suatu tindakan yang bersahaja, yang kelihatan bersahaja, melainkan tindakan yang mencerminkan kemampuan manusia yang berharga dan bermakna. Inilah perkara ini disebut sebagai nisbah. Nisbah tersebut menghasilkan dua corak kehidupan manusia, iaitu yang pertama adalah teoria. Teoria ni bermaksud melihat, iaitu yang merenungkan kenyataan secara mendalam. Ini melibatkan jiwa manusia, iaitu logo ataupun ruh. Menurut Aristotle, aktiviti ini adalah aktiviti yang paling mulia dan menggembirakan. Corak yang kedua pula adalah praksis. Praksis ni menggambarkan kebahagiaan dalam hubungan manusia. Praksis ditunjukkan melalui tindakan dalam komuniti, iaitu dalam kalangan keluarga, masyarakat ataupun negara, dalam mencapai kebahagiaan bersama. Assalamualaikum, nama saya Alisha Husna binti Syarudin, nombor matrik A177798. Saya akan membentangkan tentang perbezaan falsafah antara Ibnu Maskawih dan juga Aristoteles. Menurut Ibnu Maskawih, kebahagiaan merupakan cetusan dari hati dan jiwa yang bersih.
Beliau juga mendefinisikan bahawa al-sa'adah iaitu kebahagiaan sebagai kebaikan terakhir, tertinggi dan juga kebaikan yang penamat. Kebahagiaan manusia terkandung dalam kesempurnaan akal melalui teoretikal dan juga praktikal. Selain itu, beliau mengkritik mereka yang menganggap ada jalan lain selain menuntut ilmu pengetahuan, dan bagi mereka yang merasakan kebahagiaan itu bukan sesuatu yang dipelajari atau dikuasai. Beliau juga meletakkan kepentingan jiwa seseorang kepentingan jiwa dan juga hati seseorang sebagai syarat dan juga cara memperolehi kebahagiaan. Baginya, jika seseorang itu mencapai kebahagiaan dengan meninggalkan kepentingan dunia dan juga mengambil berat tentang jiwanya dengan cara menyucikan hati dan juga menyucikan jiwa, maka dia telah bersedia secara spiritual untuk bertemu pencipta. Dengan itu, kebahagiaan bukan hanya di dunia, malah mencapai kebahagiaan di akhirat juga adalah matlamat tertinggi bagi seorang Muslim. Aristoteles berpendapat bahawa kebahagiaan dikenali sebagai eudaimonia. Eudaimonia adalah sebuah pandangan dan merupakan nilai yang mendasar terhadap prinsip etika Yunani klasik, iaitu dengan menjustifikasi perlakuan etika masyarakat itu, dan istilah ini telah diguna pakai sebelum zaman Aristoteles lagi. Beliau menegaskan bahawa setiap perbuatan akan menuju kepada sebuah tujuan akhir yang bakal dicapai oleh manusia. Seterusnya, akal berperanan penting untuk mencapai eudaimonia. Aristoteles meletakkan keupayaan manusia mencapai kebahagiaan disebabkan lebihan akal. Kebahagiaan juga dapat disimpulkan sekiranya menjalankan sesuatu tujuan atau matlamat menggunakan akal fikiran yang baik. Selamat sejahtera, nama saya Tina Shanaliki Utama, nombor metrik saya adalah A177939. Okey, kita bersambung dengan kesimpulan. Menurut falsafah kebahagiaan hidup antara rohani dan dunia oleh Ibnu Maskawih dan Aristoteles. Yang pertama, kebahagiaan merupakan tujuan akhir dari pencarian manusia dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan, banyak kriteria yang harus dipenuhi sebagai sasaran mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Salah satunya menurut Ibnu Maskawih adalah mendidik anak-anak dalam ilmu yang berasaskan akhlak. Penekanan pendidikan akhlak pada pencapaian kebahagiaan telah menetapkan Ibnu Maskawih sebagai filosof yang bermazhab as-sadat. Menurut as-sadat merupakan konsep komprehensif yang di dalamnya tergandung unsur kebahagiaan, kemakmuran, keberhasilan, kesempurnaan, kesenangan dan kecantikan. Kebahagiaan adalah ketika seseorangnya mencapai tujuan terakhirnya dengan menjalankan fungsi manusia yang unik. Unik bagi manusia adalah watak ataupun sifat yang istimewa dalam diri manusia. Kepintaran yang dimiliki oleh manusia inilah yang membezakan manusia dengan makhluk yang lain. Oleh sebab itulah manusia dikatakan bahagia. Menurut Ibnu Maskawih, diri manusia mempunyai dua unsur, iaitu jiwa dan jasad. Maka beliau percaya kebahagiaan merangkumi kedua-duanya. Berdasarkan pemikiran Aristoteles, usaha pengembangan diri manusia dapat dilakukan melalui proses realisasi diri atau realisasi diri manusia itu sendiri. Menurut Aristoteles, realisasi diri merangkumi dua aspek, iaitu aspek intelektual dan aspek sosial. Aspek intelektual dapat diambil dengan cara teori, iaitu mengembangkan kemampuan maksimum manusia sebagai makhluk yang berfikir. Sedangkan aspek sosial dapat mengambil dengan cara praktikal, iaitu mengembangkan potensi manusia sebagai makhluk sosial. Kebahagiaan menurut Aristoteles adalah tindakan jiwa sesuai dengan kebajikan yang sempurna. Ini bermaksud kita merasa bahagia ketika mencapai nikmat, iaitu adalah pencapaian, dan melalui proses yang membuat kita menerima sesuatu dengan mengembangkan sendiri
sehingga menjadikan nyata bagi diri kita sendiri. Terima kasih.